Mulakan. Okey. So kita mulakan sekarang. Okay, lagi sekali Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada malam ini. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih kerana dapat meluangkan sedikit masa untuk mengikuti kelas bimbingan perdana MPTCA untuk subjek matematik tambahan. Okey, cikgu minta seorang wakil tadi, Nazrin Fariduddin, volunteer nak baca doa. So minta kawan-kawan yang lain aminkan doa. Boleh baca doa Nazrin? Terima kasih. Okay. Dengar kan? Dengar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yashur alaina min qasahid rahmatika ya rahman rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami pintu ilmu dan kebijaksanaanmu. Dan limpahilah ke atas kami daripada khazanah rahmatmu. Wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Okey, doa yang panjang dan sangat bermakna. Okey, jadi pada malam ni kita akan teruskan dengan tajuk geometri koordinat. So jangan lupa, jangan takut walaupun mungkin kamu dah lupa ataupun lupa-lupa ingat tajuk ni, dan cikgu harap sepanjang sesi ni kamu tak segan-segan untuk berinteraksi dengan cikgu. Kalau segan nak on microphone, boleh type di ruang komen. Kalau cikgu tak sempat baca, mungkin siapa-siapa boleh volunteer untuk baca soalan yang kawan-kawan ajukan. Okey. So kita boleh mulakan ya sekarang. Okay, welcome, selamat datang kepada yang baru masuk. Okey, jadi untuk tajuk geometri koordinat, dia merupakan satu tajuk yang boleh dikatakan agak panjang sebab dia ada 4 subtopik dalam geometri koordinat. So we try our best tonight untuk cover ke 4 subtopik, tapi kalau tak dan pun tak apa, kita cuba buat setakat yang kita mampu. Jangan risau, tak banyak pun soalan malam ni. Okey. So kalau kita tengok dalam geometri koordinat um, kita ada 4 subtopik macam cikgu bagi tahu tadi. Bahagian yang pertama adalah pembahagi tembiring garis. Bahagian yang kedua, garis selari dan garis serenjang. Okey, dalam garis selari dan garis serenjang, dia melibatkan persamaan. Okey, melibatkan persamaan garis lurus. Okey, jadi bila persamaan garis lurus, kamu kena ingatlah formula persamaan garis lurus. Okey, lepas tu ni kira bahagian yang pertama yang kita akan sentuh pada malam ni. Kemudian ini bahagian yang kedua. Seterusnya bahagian yang ketiga, luas poligon, dan yang terakhir bahagian keempat, persamaan lokus. Okey, kalau diikutkan dalam tajuk geometri koordinat ni pada perkiraan cikgu adalah tajuk yang boleh dikatakan senang. Sebabnya kenapa? Untuk tajuk geometri koordinat ni dia adalah tajuk yang memang betul-betul pakai formula. Okay, kalau tajuk lain kadang-kadang kita nak kena guna formula, maksudnya kita nak kena kaitkan dengan pengetahuan dalam tajuk lain. Tapi untuk tajuk geometri koordinat ni setiap satu bahagian ni dia ada formula. Jadi cuma yang jadi masalah kalau kamu tak ingat formula. Okay, jadi try your best untuk hafal formula. Kalau ikut dalam KBSM, tajuk geometri koordinat ni dia banyak formula dan semua formula dia ada dalam buku rumus. Tapi untuk kes kamu, batch pertama yang akan ambil SPM dengan format baru, boleh dikatakan semua formula dalam tajuk ni tak ada. Jadi kalau tak ada, apa kita kena buat? Apa yang kamu kena buat kalau tak ada formula? Hafal. Kena hafal. Sedih kan? Dah lah formula banyak kan? Tapi tak apalah. Macam mana cara nak hafal formula? Kan nak hafal, nak bagi ingat formula tu. Apa yang kita boleh buat? Setiap kita kali tak nak guna, kena tulis. Yes, satu tips yang kita boleh buat adalah setiap kali kita nak guna formula tu kita tulis. Jadi bila kita tulis banyak kali, mau tak mau kita akan ingat juga. Kita dipaksa ingat. Bukan kita nak ingat pun kan, tapi formula tu yang nak suruh kita ingat dia. Okey, so kita tengok untuk bahagian yang pertama, pembahagi tembiring garis. Okey, siapa boleh respon dekat cikgu? Apa yang dimasukkan dengan tembiring? Perkataan ni, dia tembiring lah, bukan temberang. Lagi pergi ingat lagu Aida Jebat pula, temberang tu. Apa maksud tembiring? Tak apa, salah pun tak apa.
Rasa-rasa tembering tu apa? Rasanya ada jawapan semua orang ni tapi tak berani nak habaq kan. Takut habaq lagi salah. Okey, tak apalah. Yang dikatakan tembering tu, katakan kita ada satu garisan yang panjang tapi kita tak maulah ambil keseluruhan garisan tu. Kita cuma ambil sebahagian daripada garisan tu. Contohnya kita ambil satu, Allah tak jadi lurus pula, tak apa nak, anggaplah garis ni lurus. Katakan kita ada titik A dekat hujung ni, kemudian kita ada titik B dekat hujung ni. Jadi garis AB ni dia adalah lembiring garis. Dia sebahagian daripada, kita kata segmen daripada satu line yang panjang. Itu yang dikatakan tembiring. Okey, kita dah faham dah maksud tembiring. So sekarang ni kita akan fokus pula dekat maksud pembahagi. Okey, macam mana yang dikatakan pembahagi tembiring garis? Kita ada garis A sampai B, so sekarang kita nak bahagi dia. Okey, macam mana cara kita nak bahagi dia? Kita mesti bahagi tengah-tengah ke? Ataupun kita boleh bahagi suka kita kat mana kita nak bahagi pun? Macam mana? Bila dikatakan pembahagi, mestikah bahagi tengah-tengah? Tak ikut dan lah nak bahagi mana pun. Asal boleh. Okey, cikgu tanyalah nama. Okey, siapa cikgu nak tanya? Okey, Nur Alia. Kalau lah kata cikgu nak suruh Alia bahagi garis AB ni, Alia nak bahagi kat mana? Cikgu nak bahagi dengan titik C. Nur Alia nak letak dekat mana? Tengah-tengah ke? Rapat sikit dengan A ke? Rapat nak bagi dekat B banyak ke? Macam mana? Ataupun siapa-siapa lagi nak respon, boleh type di ruang chat. Okey, Nurul Anis Sofia dia nak bagi kat tengah-tengah. Okey, boleh. Okey. Selain bagi kat tengah-tengah, boleh bagi kat mana lagi? Hampir-hampir dengan A. Hampir-hampir dengan A pun boleh, tengah-tengah pun boleh. Okey. Nurul Anis Sofia dia nak bagi tengah-tengah. Okey, tanda C dekat dia. Nazrul dia nak bahagi dekat dengan A tadi kan? Okey, boleh juga. Dekat sini pun kita boleh juga bahagikan dia. Okey, cikgu akan buat dua contoh. Okey, satu bahagi yang konon-konon macam tengah-tengah, walaupun not really tengah-tengah. B, okey, satu lagi dia dekat dengan A. Okey, bila dikatakan pembahagi tembiring garis, kita boleh bahagi di mana-mana saja asalkan dalam garis A sampai B. Kita tak boleh bahagi di luar. Okey, bila kita bahagi tembiring garis, kita tak sure adakah kita betul-betul bahagi tengah-tengah. Kalau bahagi tengah-tengah, biasanya kita boleh kata kalau seorang setengah, kalau seorang ni dapat satu bahagian, bahagian belah ni pun dapat satu bahagian. Okay, tapi kalau kita bahagi dalam kes macam ni, kita tak tahulah kawan ni nak dapat berapa bahagian kan. Mungkin dia ni satu, mungkin dia ni dua. Sebab nampak dia macam banyak sikit ataupun maybe tiga lah. Kita kata macam tu. Ini cara kita bahagi tembiring garis. Okay. Since kita tak tahu macam mana tembiring garis ni dibahagikan, okay, selalunya dia akan bagi dalam bentuk yang pertama, dia akan bagi dalam bentuk nisbah. Macam mana bentuk nisbah ni? Okay. Katakanlah dia bagi A, C, nisbah CB sama dengan 1 nisbah 1. Okey, maksudnya dia bahagikan AC dan CB ni sama banyak. Macam tu. Okey, tapi sometimes dia tak akan bagilah exactly sama banyak. Ataupun satu-satu. Mungkin dia boleh bagi 3-2, dia bagi 2-3, 2-2. Jadi kita boleh buat kesimpulan, dia bahagi dalam bentuk M nisbah N. Okey, kalau dia letak, perhatikan huruf yang dekat tengah ni. Sini C, sini pun C. Maksudnya C yang duduk di tengah-tengah. Okey, jadinya kita boleh letak A ke C. Okey, A ke C, nisbah dia akan sama M. C dengan B pula, nisbah dia akan N. Okey. Katakan C ni titik yang kita nak cari koordinat dia. Titik yang tengah, bukan yang tengah lah, titik yang duduk di antara tu, kita letak wakilkan dia dengan XY. Yang ni satu tips, okay, supaya kamu tak confuse nak letak apa.
Ingat lah yang titik yang intermediate duduk di antara A dengan B ke E dengan Q ke whatever, asalkan dia duduk di dalam A dengan B ni garing garis, kamu labelkan dia sebagai X dan Y. Kita kata wajib label lah. Okay, mesti guna X dan Y. Tapi sebab apa kalau kamu tak guna X dan Y, nanti dia jadi a bit confusing. Okay, kita tengok pula untuk A, okay, tengoklah M, dia dekat dengan A tau. Jadi kamu kena label dia sebagai X1, Y1. Dan B, sebab dia attach dengan N, dia dekat dengan N. Macam tu. Okay, so kita label dia sebagai X2, Y2. Okay. Katakan kamu nak jadikan A ni X2, Y2. Maksudnya X2, Y2 dia akan duduk dengan N. So kamu kena ubah kedudukan N duduk dekat tempat M. Dan M akan pergi duduk dekat tempat N. Okay, bila dapat tak maksud cikgu? Jelas. Yang lain macam mana? Jelas ke? Jelas. Okay, ingatlah XY mesti duduk di dalam tu. Okay, jadi formula dia siapa boleh bagi kat cikgu kalau ingat? Macam mana formula untuk kita cari titik XY? XY sama dengan Okay, NX1 kemudian Tambah MX2 MX2. Okay, very good. bahagi M tambah N. Bahagi M tambah N. Okay, seterusnya YX1 okay, N- YX1 macam mana kita nak NY1 NY1. Okay. tambah MY2 Okay. bagi M tambah N. Bahagi Allah sat cikgu P buat apa ni? P conteng whiteboard. Okay, M tambah N. Okay, nampak tak? Pasal apa cikgu suruh letak X1 duduk dengan M dan X2 duduk dengan N. Sebabnya kalau nampak formula ni, walaupun M dia duduk dengan X1, Y1, tapi masa kita nak darab, kita ambil siapa? Kita ambil N kan? N yang akan darab dengan X1. Jadi kalaulah kita tersilap letak kedudukan M dan N ni, jadinya dekat bahagian atas ni kita boleh buat silap. Okay, jadi untuk mengelakkan kita tersilap, masa kita nak dapat je soalan, dapat je koordinat, kita label siap-siap. Buku C duduk kat tengah-tengah. Lepas tu tanda M dekat mana? Tanda N dekat mana? Okay, selalunya M dan N, kalau dia tak bagi dalam bentuk nisbah, dia boleh bagi dalam bentuk apa lagi? Dia boleh bagi dalam bentuk apa? Dia boleh juga bagi dalam bentuk pecahan. Dia boleh bagi macam ni. AC per CB sama dengan M per N. Jadi sebab kita dah tahu dah, kalau pecahan ni boleh letak kepada bentuk nisbah. Maksudnya A ke C tandakan dengan M, C ke B tandakan dengan N. Macam tu pun dia boleh bagi. Sometimes dia boleh bagi dalam bentuk pecahan juga. Dia boleh bagi macam jarak AC adalah, jarak A ke B adalah 2 kali jarak A ke C. Dia boleh bagi dalam bentuk ayat macam tu. Okay. So okay lah. Ingat ini formula yang kita akan apa? Kita akan pegang. Okay. So cikgu akan copy formula ni. Kita akan tengok soalan. Okay. Next question. Okay, sepatutnya cikgu nak buat soalan ni dulu. Tapi sajalah. Kita letakkan di bawah sini. Kita simpan dulu formula. Kita tak pakai lagi. Okay. So kita tengok soalan ni. Kalau kamu tak ada pun tak apa, nanti kamu boleh screenshot saja soalan ni. Ataupun sebenarnya soalan ni cikgu ambil daripada buku teks matematik tambahan tingkatan 4. So kamu boleh kalau ada buku matematik tambahan tingkatan 4, tapi mestilah tak ada kan. Sebab yang tu terlalu lepas punya. Tapi kalau kamu ada adik kamu kat rumah pun tingkatan 4 ke, boleh buat rujukan. Okay. Kita baca soalan sama-sama. Rajah menunjukkan kedudukan 2 orang pemain bola sepak P dan Q. Okay. Alright, koordinat bagi pemain P dan Q masing-masing. Okay, P dia bagi 46, Q 40, 45. Pemain P dia nak tendang bola dekat pemain Q, tapi bola tu tak sampai pun dekat Q. Okay, dan dia jatuh di kedudukan 2/3.
Okay, so highlight dia kat sini. Okay, kedudukan 2/3 di sepanjang garis lurus menuju pemain Q. Ini yang cikgu kata tadi, dia bagi dalam bentuk pecahan. Okey. Tentukan koordinat bola semasa bola itu menyentuh permukaan padang. Nampak tak bola dalam ni? Tak nampak kan? So agak-agak kat mana kedudukan bola tu? Kalau lah kita nak tanda, kat mana bola tu? Kita boleh tanda dekat bucu anak panah ni. Kalau bola duduk sini. Okey. So sekarang ni dia, tengok, point kita ada dah. Okey, jadi tempat yang kita nak cari ni kita labelkan sebagai apa? Yang cikgu tanda ni. XY ke X1, XY. Y1? Okey, sini XY. XY. Okey. Jadi nak letak 46 ni X1, Y1 ke X2, Y2? X1, Y1. Y1. Okay, semua setuju nak letak X1, Y1. Boleh tak kita nak letak dia X2, Y2? Boleh. Boleh. Jangan ingat wajib letak dah. Gimana dalam ni kita tahu pun dia tu X1, Y1 kan? Kita yang tentukan. Okey, jadi kalau 46 dah jadi X1, Y1, 40, 45 nak jadi apa pula? X2, Y2. Y2. X2, Y2. Okay, very good. Okay, sekarang tengok. X1, Y1 ada dah. XY nak kena cari. X2, Y2 pun ada. Yang tak ada lah ni apa? Nisbah atau pecahan tu? Yang kita tak ada lah ni apa dalam formula ni? M dengan N. M dengan N. Okey, kat mana M dengan N dia? Pecahan 2/3 tu. Okey, pecahan 2/3 tu akan jadi M dengan N dia. Okey, betul tapi cikgu sajalah nak tanya macam mana kita nak determine M dengan N tu apa? Cuba baca ayat ni balik. Pemain P ingin menendang bola kepada pemain Q tapi bola tu jatuh di kedudukan 2/3 di sepanjang garis lurus. Maksudnya apa? Okay, P sampai yang tengah-tengah yang kita tanda XY ni berapa? 2. 2. Okay. So kita boleh buat kesimpulan. Sini ni 2. Okay, kenapa kita letak 2? Dia kata di kedudukan 2/3. Maksudnya P sampai X ni 2 bahagian daripada 3 bahagian. 3 bahagian tu kawasan mana? Semua. Semua. Okey. 2 sebab dia kata 2/3 di sepanjang garis lurus. Jadi sepanjang garis lurus ni PQ kan. Jadi kalau semua ni 3, P sampai bola dah 2, jadi bola sampai Q berapa? 1. 1. Sebab apa 1? Supaya bila 2 tambah 1 kita dapat 3. 3. Okey, yang jadi kamu kena baca soalan sebab dia sebut di sepanjang garis lurus. Kalau dia tak mention di sepanjang garis lurus, kita kena tengok balik maksud ayat tu macam mana. Okey, so sekarang dah okey dah sebab kita dah ada dah X1, Y1, X2, Y2 dan kita pun dah ada dah M dan N. Jadi kita akan tandakan kawan ni sebagai apa? Kita buat 2 sebab dia duduk dengan S1, Y1 kita buat M. So yang ni N. Okay, jadi kita akan masuk dalam formula ni saja. Okay, so masukkan XY sama dengan, okay, gantikan NX1, N kamu berapa? 2. N2, N1 ke? Okay, terconfuse dah. Kamu boleh je nak jadikan N kamu ni 2, tapi P akan jadi X2, Y2. Okay, so ganti masuk saja. 1 apa guys? 4 1, 4, tambah 2, 2, 40. 40. Okay, boleh sama-sama jawab dengan cikgu? M tambah N, 2 tambah 1. 1 tambah 2 ke 2 tambah 1 ke, not the big deal. Lepas tu, 1 darab 6 1 darab 6 tambah 2 darab 45 Dah 45. okay, bagi 2 tambah 1. bagi 2 tambah 1. Okay.
Kamu ganti masuk koordinat yang betul dalam formula yang betul, kamu garanti dapat 1 markah. Mesti dapat. Kamu mesti boleh lulus punya. Tapi takat 1 markah tak lulus lagi lah. Jadi maksudnya begitu mudahnya nak dapat markah, ya kamu ganti saja nilai yang betul dalam formula yang betul. Jangan pula gantikan nilai yang salah dalam formula yang betul, tak dapat markah juga. Ganti nilai yang salah dalam formula yang salah, lagi tak dapat markah. So ingat, as long as kamu boleh ganti nilai yang betul dalam formula yang betul, kamu mesti dapat markah. Okay, so sekarang ada yang dah calculate kot berapa jawapan untuk XY? 28, 32. Okay, 28 dengan 32. 32. Betul ke? Cikgu tak silap Ya. dengar nak? Betul cikgu. Okey. Betul. Okay, 28 dan 32. Okey, kalau jawapan betul dia bagi lagi berapa markah dekat kita? Dapatlah lagi 1. So senang nak dapat 2 markah. Senang je kan? Ganti saja formula yang betul dalam ganti nilai yang betul dalam formula yang betul. Okay, so hopefully tak ada apa. Ada apa masalah nak tanya? Okay, boleh cikgu teruskan? Sempat screenshot kalau nak screenshot. Okay. Jadi ni satu lagi trik untuk soalan ni. Kadang-kadang dia nakal, dia tak bagi apa? Dia tak bagi gambar rajah. So kalau dia tak bagi gambar rajah pun tak ada masalah. Kita lukis je. Lukis tak semestinya betul. Lukis ikut dan kita lah. Kita kata ikut suka-suka kan macam mana. Tapi tak ada lah ikut suka sangat. Okay, dia kata apa? Titik C 14 membahagi garis lurus yang menyambungkan titik AB dengan nisbah 2, nisbah 3. So kalau kita buat garis, kita nak buat garis kita yang macam ni. A. Ini apa? A. Sini nak letak B kan nak letak C? B. B. Pasal apa kita tak letak C? Sebab C dia kata membahagi garis lurus. Okey, terima kasih yang respon sebab dia kata C membahagi. Jadi C mestilah duduk di antara. So ikut kita lah nak bubuh C kat mana. Cikgu bubuh je kat sini. Okey, kita nak tandakan dengan apa? Bukan nak tandakan dengan apa, kita tulis koordinat negatif Itu 36. 36. C 14 D HK. Okey, dengan nisbah 2, nisbah 3. Okey, jadinya 2 kat mana? A ke C. A ke C. Okay, very good. Jadinya C ke B ni mesti 3. Okay. Ni nampak cara kita transform, kita tukarkan dalam bentuk ayat matematik pada bentuk gambar rajah. So that kita akan nampak dengan lebih jelas. Okay, bila dah siap tukar macam ni, okay, nak bubuh kat mana X1, Y1? A. Okay. Tandakan dia dengan X1, Y1. C apa dia? X2, Y2 ke XY? XY. XY. Okay. D pula? X2, Y2. X2, Y2. Cikgu tak dengar suara pelajar perempuan pun. Malu-malu ke? Ada cikgu ada ni. Ada. Okay. So 2, 3 tu kita nak tanda M mana, N mana? Ingat balik tadi. 2 tu M. 2 tu M. 3N. 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 2 akan duduk dekat dengan siapa? Sorry, M akan duduk dekat dengan siapa? X1, Y1 ke X2, Y2? X1, Y1. X1. X1. So kalau dia tu M, dia ni lagi 1 mesti N. Okay. Ini formula kita tadi. Okay. Formula yang kita dah tulis awal-awal tadi. Okay, now disebabkan kita ganti masuk saja. Okay, XY kita akan ganti masuk dengan apa? XY kita akan gantikan dengan 1, 4. Okay. Jadinya di N X1. Okay. N kita 3. Ganti masuk X1 kita negatif 3 tambah 2 apa? 2H. 2H. Tulis je macam tu. Boleh dapat 1 markah dah ni. Sebab apa? Markah pertama cikgu kata kat mana? Ganti masuk saja. Okay, terima kasih. Welcome kepada yang baru masuk. Okay, so kita dah selesai koordinat X. Kita buat pula koordinat Y. 2
Y1 kita apa? 6 tambah dengan M. Sorry, cikgu silap. Sini sepatutnya 2 darab 6. 3. 3. Okey. Tambah 2 darab 2. 2 darab Bagi Dua, K. per dengan 2 tambah 3. dua tambah 2 lima. tambah 3. Okey. Boleh dapat satu markah tak? Boleh Boleh. dah. Sebab dah gantikan tadi markah cikgu kata kat mana. Ganti masuk nilai yang betul dalam formula yang betul. Betul. Okey. Cuma soalan ni dia agak nakal sikit sebabnya dia tak tanya pun koordinat tengah. Dia nak tahu nilai H dan nilai K. Jadinya bila kita nak dapatkan nilai H dan juga nilai K, kamu tengok. Ni Sama. untuk koordinat apa? X X. X. Okey. sama Manakala satu. yang satu lagi tu koordinat apa? Y. Bye. Right. Okay. So kita boleh lah. Okay. Siapa yang boleh dah cepat dapat jawapan boleh teruskan kira. Okay. Siapa yang masih lagi baru nak tadi lupa-lupa ingat. So cikgu harap sekarang dah lupa ingat-ingat dah. Dah macam main sikit-sikit. Okay. So kita fokus kepada yang warna hijau dulu. Okay nak? Harap-harap makin ingat. So siapa yang boleh dapat jawapan boleh teruskan dengan dengan apa nak kata? Okay. So 3 darab kita ambil yang ni. 3 darab negatif 9 tambah 2H per 5 samakan dengan hijau sama dengan hijau sama dengan 1. Okay, so untuk yang biru pula 3 darab 6, 18 tambah 2K per dengan 5 sama dengan 4. Okay, yang ni yang selalunya orang yang ambil maths ni dia tak berapa suka sebab nak kena selesaikan persamaan serentak. Okay, untuk selesaikan persamaan serentak, okay, kita boleh buat secara manual macam yang kamu selalu buat atau maybe kamu boleh pakai calculator. Kalau cikgu dengan pelajar di sekolah, cikgu galakkan pakai calculator. Sebab masa ada 2 jam dengan 2 jam setengah nak jawab sikit punya banyak soalan kan. Jadi tak perlu buang masa. Okay, sebelum ni cikgu, okay, ada yang bagi dapat jawapan. Muhammad Izani bagi dapat 71. Okay. Betul. Okay, thank you Muhammad Izani. Okay, bagi kawan-kawan yang belum lagi dapat, okay, cikgu akan share satu. Mungkin kamu pun dah tahu lah kot cara nak guna calculator. But before that, cikgu kena stop presenting for a while. Okay, Aisyah pun dapat 71. Okay, well done. Okay. Sebab cikgu nak tunjuk how to use calculator. Nazri Yasmin pun dapat 71. Okay, cikgu just nak share how nak guna calculator je lah. Okay. Sekejap. Okay. Untuk guna calculator, mungkin ada yang dah tahu. Kalau yang tak tahu mungkin boleh tengok lah hari ni macam mana cara cikgu guna calculator untuk dapatkan jawapan. Mana scientific calculator cikgu? Scientific calculator cikgu ada di merata-rata tempat. Okay. Okay, ni untuk pengguna calculator yang banyak pakai calculator 570MS lah cikgu tunjukkan. Okay, untuk 570MS, dia ada sikit kita kata cara nak menaik formula tu dia kena ada sikit perbezaan lah berbanding dengan kalkulator yang lain. Okay, so kamu nampak tak ni? Sebab dia ada pecahan, dekat atas pecahan ni ada satu ungkapan. Sebab dia ada tambah kat tengah, kamu make sure letak kurungan. So kamu boleh tulis negatif 9 tambah 2, kamu tak ada H, kamu boleh gantikan dengan X. Okay, per, kamu tekan saja ABC tu per 5, ni dah tahu dah kan? Alpha sama dengan 1. Okay. Semua dah tahu? Okay, yang mana dah tahu boleh angkat tangan? Oh, ramai yang dah tahu. Yang tak tahu boleh angkat tangan? Oh, ada juga yang tak tahu. Okay. So, kita dah dapat dah negatif 9 tambah 2X ni per 5 sama dengan 1. Kamu type saja. Dia, kamu kena letak kurungan. Okay, jadi kamu tekan shift. Nampak tak CALC ni calculate? Calculator tanya. Kalau dia cakap Penang, dia kata macam ni lah kat kita. Hang nak tahu nilai X ke? Macam tu lah kot dia cakap kat kita. Okay, sebab dia orang Penang. So kita pun habaq kat dia. Betul. Kita tekan lagi sekali shift, calculate. So see, dia bagi jawapan kat kita berapa? Jangan tulis X lah. Sebab sini 7. So tulis H, 7. Sama juga. Kamu boleh cuba kaedah yang sama untuk 18 tambah 2K per 5. Okay, tapi yang ni cikgu akan gunakan satu lagi calculator. 570ES ataupun MS. Cikgu akan gunakan yang MS.
Sorry, yang ES ataupun mana-mana satu je sebab ES dengan EX dia macam lebih-lebih kurang sama. Mana kalkulator cikgu Pi? Okay. Sorry. Okay. Untuk kawan ni sebab dia mungkin pandai sikit kot. Okay. Kamu boleh, dia senang, dia boleh masukkan terus tekan pecahan 18 tambah 2X sebab dia tak ada K. So kita perkan dengan 5. Okay, sama, beza sikit lah dengan kawan ni tadi. Kawan ni tadi kamu kena buat macam mana? Kita macam kena, okay. Dia tu bagi syntax error, kita kena letak macam tu. But this one, dia boleh terus masukkan. Cuma kita tekan shift, tekan juga calculate, terus tekan sama dengan. Tapi kat mana yang silap? Oh betul lah. Tapi kenapa dia bagi, oh cikgu silap masuk value kat sini. Sini sepatutnya berapa? 4. 4. Okay. Shift calculate. So tengok dia bagi jawapan 1. Betul lah, sama dengan kawan-kawan yang lain pun dapat 1. So kita masukkan K kita 1. So whenever you all encounter persamaan serentak ataupun persamaan linear, kamu tekan je calculator, don't waste time. Okay. Nanti kalau siapa-siapa yang nak suruh cikgu repeat guna calculator, at the end of this session cikgu akan repeat. Okay. So clear lah. So kita tengok pula soalan yang seterusnya, pembahagi pembaring garis lagi. Dah ke-9 masih pembahagi pembaring garis. Kita ada banyak lagi bahagian nak buat. Okey, ini adalah soalan yang kita boleh katakan soalan standard untuk bahagian ni. Cikgu rasa kamu tak ada masalah untuk dapatkan koordinat titik U yang membahagi sisi PQ. Tak ada masalah. Kamu tak ada masalah nak dapatkan koordinat titik tengah sisi QR. Okay, titik tengah ni macam mana? Okay, kalau titik tengah, macam mana cara dia bahagi garis tu? Okay, so kalau titik tengah, Satu tambah maksudnya MN kita 1 nisbah 1 kan? ya. So kalau kata tak ingat formula titik tengah, boleh gantikan dalam formula tadi. Tapi titik tengah ni dia ada formula khas lah. X tambah X1 tambah X2 per 2. Y1 tambah Y2 per 2. Okay, ini formula untuk titik tengah. Boleh pakai terus. Cikgu nak tengok, adakah kita boleh dapatkan nisbah RT dan TS tanpa menyelesaikan soalan lain? Boleh. Okay. Fokus dekat sini je. Cikgu tak mau buatlah soalan A dengan B sebab takut nanti kita tak cukup masa. Cikgu akan terus fokus kepada kita nak dapatkan nisbah RT dan TS. Maksudnya soalan ni dia nak tahu M nisbah N. Okey. Sekejap. Okay. Dia nak M nisbah N. Okay. Cikgu keluarkan fragment, segmen RTS ni kita buat keluar. Okay. Kamu pun boleh buat keluar juga. Soalan ni kau boleh tengok dalam buku teks je. Okay, kita tengok koordinat S 51, koordinat T dia bagi berapa? 62. Okay, kalau tak nampak boleh zoom sikit. 95. Okay, so as usual kita label siap-siap. S nak guna apa? X1, Y1, X1, Y1. 62 kita nak guna XY. XY. 95. X2, Y2. Okay, MN nak buat apa? XY. M bubur yang sama lah. Kita bubuh M dengan N. Okay, M ingat, M mesti duduk dengan siapa? X1, Y1. Y1. Jangan pula tiba-tiba kamu libat, Allah sorry. Sekejap kita pergi bubuh M ni duduk dengan X2, Y2. N pergi duduk dengan sini. Nanti jawapan ni memang akan jadi salah. Okay, so tak apa. Kita selesaikan saja. Langkah pertama buat apa? Ganti masuk dalam Formula.
Formula. Okay, yang tu langkah pertama aku pay. Okay, mana formula dia? Kita nak lukis lagi, tulis lagi sekali ke formula dia? Okay lah, kita tulis lah lagi sekali. Okay. Cikgu copy saja formula ni. Oops. Cikgu akan buat so select. Okay. Ni. Oops. Tak ada lagi masuk garis lari, garis terenjang lah. Okay, this is the punya formula. So kita gantikan sekarang. Okay, XY nak buat apa? 6, 2. N X1, N tak tahu. So bubuh N, X1 Lima. 5, M tak tahu juga. Nilai. Okay, 9 per N tambah N. M tambah N. Okay, belah ni N tak N tahu. yang 1 tambah 5M. M pun kita tak tahu. So kita bubuh M 5 macam tu. Okay, M tambah N. Okay, dapat dah satu markah. Macam ni. Okay. So sekarang ni, apa yang kita kena buat seterusnya, pilih nak selesaikan, kalau dapat soalan yang tanya nisbah lah, pilih nak settle yang mana. Dia ada dua bahagian tau, satu koordinat X, satu koordinat Y. Okay, katakan 6 dengan yang ni. Okay, whereas 2 dengan kawan ni. So kita pilih salah satu je, apa yang pilih dua-dua pun. Okay, katakan kita nak ambil yang warna biru. So kita ambil biru, 6 sama dengan N darab 5, 5N, M darab 9, 9M per dengan M tambah N. Okay, boleh dapat ke takat ni? Boleh. Okay, yang lain okay? Okey cikgu. Okay, so apa yang kita kena buat? Kita tak mau ni. M tambah N kat bawah ni, kita tak mau. So macam mana kita nak buat? Apa boleh bagi? Darab dengan Yes, kita pergi darab dengan 6. So kita boleh tulis 6 M tambah N. Dia sebab kita darab kiri dan kanan lah. 5N tambah 9M. Okay. Come on, bagi tahu cikgu apa kena buat. Apa yang kamu boleh buat? Dah dapat dalam bentuk macam ni. Kita buat expansion. Okay, expansion kat mana? 6 Okay, jadi 6M tambah 6N 6N sama dengan 5N 5M. 9M. Okay, sekarang boleh tak kumpulkan M duduk sebelah, N duduk sebelah? Boleh. Cuba kumpulkan Sat. 6N tolak 5N. Okay. 9M tolak 6M. Okay, so belah ni kita nak letak apa? 6M tolak 9M. 9M. Okay, belah ni kita akan letak 5N tolak 6M. Okay, good. Cikgu kena alih skrin sikit mai kita pergi ni lah. Boleh ke? Cikgu buat naik atas je. Okay. So belah ni jadi berapa? Negatif 3. 3M. Belah ni negatif N. N. Negatif 1N ataupun negatif N lah. Okay. So dah dapat macam ni. Okay, step seterusnya dia minta nisbah RT kepada TS. M nisbah N. Jadi nisbah ingat awal-awal tadi cikgu dah mention dah. Nisbah boleh ditulis dalam bentuk apa? Awal tadi. Pecahan. Yes. Dia boleh tulis dalam bentuk pecahan. Jadi daripada sini boleh tak kita nak tukar bagi jadi bentuk pecahan? Boleh. 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 Macam mana? M Boleh. M per N. bahagi dengan N sama M dengan bahagi N negatif 3 bahagi negatif 1. negatif 1 1 bahagi negatif 3 kan negatif 3 bahagi negatif 1? Negatif 1 bagi negatif 3. Negatif 1 bahagi. Satu. So negatif-negatif jadi apa guys? Positif. Positif. So M nisbah N 1 nisbah 3 maknanya, M per N 1/3 jadinya M nisbah N sama dengan
1 nisbah 3. Tapi soalan minta apa? Arti nisbah TS. Okey. Maybe lah kita boleh tulis arti nisbah TS sama dengan 1 nisbah 3. Okey tak? So bila kita dah dapat macam ni, kita pilih, kamu akan dapat jawapan yang sama juga kalau kamu ambil koordinat Y. Cuba ingatlah bila dah sampai dekat peringkat ni, sampai dekat step ni kan. Okay, cuma susun M duduk dengan M, N duduk dengan N, kemudian bahagi boleh ubah dengan pun boleh ubah, nombor dengan nombor supaya kamu dapat dalam bentuk macam ni. Okay, boleh tak? Senang saja kan? Okay, so cikgu harap ramai yang dah makin ingat. Okay, alright. Cikgu stop sharing sekejap lah. Okay, so far macam mana? Okay kah untuk tajuk ni? Okey. Okey cikgu. Okay, wah ada tadi bagi jawapan dah N1, N3. Okay, kalau macam case ni, Muhammad Izzan ni boleh betul dah M1, N3, tapi soalan minta dalam bentuk nisbah. Bila dia minta dalam bentuk nisbah, kita kena bagi jawapan kita pun dalam bentuk nisbah juga. Okay, sebab dia tak tanya kita nilai M dan nilai N. Tengok balik soalan, dia nak arti nisbah TS. Okay. So cikgu harap kamu taklah anggap tajuk geometri koordinat ni merupakan tajuk yang susah. Okay. Masih okay? Okey cikgu. Kita dah rasa Okey. letih dah. Tengok banyak sangat nombor. Okay. So kita tengok yang seterusnya garis selari dan garis renjang. Okay. Untuk peringkat awal cikgu imbas kembali memori kamu untuk garis selari dan garis renjang. Actually this part yang paling mudah bagi cikgu sebab dia lebih-lebih kurang sama dengan modern maths juga. Cuma dalam modern maths dia tak ada garis renjang. Okay. Kamu ada satu garis. Okay. Garis ni dengan garis ni. Dia habang lah kata selari. Kalau dia tak kata selari pun, dia akan tanda dengan dua anak panah macam ni. So, kalau case macam ni, katakan yang ni M1, yang ni M2. Sebab properties dia selari, jadinya M1 kamu akan sama dengan M2. Maksudnya kalau kecerunan untuk garis ni 3, kecerunan untuk garis ni pun 3. Kalau garis tu selari. Kadang-kadang dia sebut selari, kadang-kadang dia tak sebut selari tapi dia tanda dengan simbol ni. Okay, dia letak dua garis, dia bubuh arrow macam tu. Ataupun maybe dia letak dua macam ni. So, dia ni selari. Bila dia selari, M1 mesti sama dengan M2. Yang dikatakan garis renjang, kadang-kadang dia mention perkataan berserenjang. Tapi kalau dia tak sebut berserenjang, biasanya dia akan buat macam ni. Okay. Dia akan tandakan dengan sudut 90 darjah. Nampak saja sudut 90 darjah ni, maknanya kedua-dua garis ni adalah berserenjang. So macam mana pula properties untuk garis renjang? Katakan kecerunan untuk kawan ni M1, kecerunan yang pertama, kecerunan untuk garis ni pula adalah M2. So dia serenjang, jadinya M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Yang ni properties untuk kedua-dua garis ni. Kalau selari M1 sama dengan M2, kalau serenjang M1, M2 sama dengan negatif 1. Jadi dalam bahagian ni juga, kamu biasanya diminta mencari persamaan garis lurus. Selalunya lah kamu kena dia suruh buat benda ni. Okey, bila persamaan garis lurus, okay, formula apa kita nak pakai? Y tolak Y1 Okay, Y tolak Y1 sama dengan M dalam kurungan X tolak X1. Okay, ni satu formula. Boleh tak awak pakai formula ni? Sadarlah tanya. Boleh? Nak pakai formula apa? Y sama dengan X plus C. Yes, boleh pakai formula ni. Y sama dengan MX tambah C. Okay, kita nak guna M yang mana? Bergantunglah. Kalau soalan suruh cari persamaan garis renjang, kita akan pakai M yang kedua. Tengok, kamu tengoklah kecerunan mana yang kamu nak pakai. Dan Y1 dengan X1 ni, mana-mana titik yang kamu pilih sama juga dengan yang bawah, mestilah titik yang berada atas garis. Kita ambil contoh. Okay, katakan kamu ada titik A kat sini. Koordinat dia bagi
Kamu ada titik B dekat sini. Kita nak cari persamaan garis lurus AC, boleh tak pakai titik B? Nak tanya. Tak boleh. Tak Ah, boleh. tak. Pasal apa tak boleh? Dia tak ada dalam satu garis. Dia tak ada dalam satu garis. Kita nak buat persamaan garis lurus BD. Saat cikgu lukis D. D katakan ada kat sini. Boleh tak kita nak pakai titik C? Tak boleh. Tak boleh. Yang lain semua setuju ke tak boleh? Ada yang kata, pasal apa pula tak boleh cikgu? So semua diam ni maksudnya setujulah, memang tak boleh. Jadi ingatlah X1, Y1 mesti yang mana? Titik yang berada di atas apa kelas? Atas garis. Atas garis. Yang lain-lain diam. Tulislah jawapan kalau malu nak cakap. Oh, dia persegan. Okey, nak tanya siapa tadi? Aisyah ingat dah? Tadi Aisyah lupa-lupa ingat. Tadi Aisyah ingat-ingat lupa ke lupa-lupa ingat lagi Aisyah? Ingat-ingat lupa. Ingat lupa dah. Okay. Very good. Alright. So boleh kita teruskan? Boleh. Okay. Yang lain boleh ke? Boleh. Okay. Berapa orang yang masih berada dengan cikgu ni? Boleh angkat tangan yang masih berada dengan cikgu? Okay. Berapa orang angkat tangan? Oh, ramai ada dengan cikgu. Okay. Okay, boleh turun tangan. Thank you cikgu, takutlah sekejap cikgu cakap sorang-sorang kan. Okay. Alright. Okay, thank you guys for your attendance. Okay, for your attention juga. Okay. Okay, so let's continue. Okay, ingat lah, kalau selari M1 sama dengan M2, kalau serenjang M1, M2 negatif 1. Okay, kita tengok soalan ni. Satu soalan saja. Oh, tadi cikgu lupa nak mention juga. Satu lagi yang dia boleh tanya dalam garis lurus, garis selari dan garis serenjang ialah apa? Koordinat titik persilangan. Yang ni yang dia suka tanya. Koordinat titik persilangan. Okey, kalau dia minta koordinat titik persilangan, kita akan buat persamaan apa? Persamaan serentak. Yes, buat persamaan serentak. Okay. Selalunya koordinat titik persilangan ni dia akan duduk dalam kes serenjang lah. Tak selalunya, kadang-kadang pun tak duduk juga dalam serenjang. Selari memang tak ada titik persilangan. Okay. So kita tengok soalan ni, dia tak bagi gambar rajah BP kat dia lah. Okay. Kalau kita nak buat jenom juga, tak payah kita buat penat-penat pun. Okay, dia kata persamaan garis lurus yang melalui titik E dan selari dengan QR. Okay, keyword soalan ni dekat mana? Selari. Selari. Okay. Kalau kita nak illustrate dia, illustrate ni maksudnya kita tukar kepada bentuk gambar rajah. Dia melalui titik P dan dia selari dengan QR. Jadi untuk bahagian A, kalau lah kata kita nak buat gambar rajah tipu-tipu kita je lah. Ni Q, yang ni R. Okay, kemudian ada satu lagi garis lurus. Okay, garis lurus yang selari. Dekat garis lurus ni ada titik apa? Ada titik P. Okay, dengan koordinat 7, 3. Okay, dengan keadaan Q kita 2, 2 dan R kita negatif 1, 4. Okay, soalan suruh buat persamaan garis lurus. Okay, bila nak buat persamaan garis lurus, formula yang kita akan guna pakai Y tolak Y1, M, X tolak X1. Okay. First, mana X1, Y1 kita? Ada banyak sangat X, Y kat situ. 2, 2 boleh, negatif 1, 4 boleh, 7, 3 boleh. 2. Dia X1, Y1 yang ni, yang kita nak bubuh dalam persamaan garis lurus. 7, 3. 7, 3, okey. Muhammad Izani kata 7, 3. Yang lain-lain ada tak? Kau nak kata 2, 2. Ada yang kata 2, 2 tak? Saya. Kau nak kata negatif 1, 4.
Kita tengok dia kata persamaan garis lurus yang melalui titik P. Bila melalui titik P, mau tak mau kita kena guna dia. Titik P ni sebagai X1 dan Y1 yang kita akan masukkan dalam persamaan. Okey, selesai dah X1, Y1. M nak dapat daripada mana? M pula masalah. Kecerunan PQ. Kecerunan QR, PQ. QR. Kecerunan QR. Kecerunan PQ lain macam pula lah lagi kan. So kita dapat daripada sini kecerunan QR. Okey, ingat tak formula kecerunan? Siapa Ingat. volunteer nak bagi cikgu formula kecerunan? Okey, bagi kat cikgu. Y2 tolak Y1. Okey, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. X2 tolak X1. Jangan confuse dengan Y1 X1 yang kuning ni lah. Okey, kita fokus kepada yang biru. Okay, so Y2 kita ikut sukalah nak jadikan siapa Y2. Okay, tapi ingat kalau kita bubuh kawan ni X1, Y1, kawan ni akan jadi X2, Y2. Kalau dia jadi X1, X2, Y2, yang sebaliknya akan jadi X1, Y1. So kita gantikanlah 4 tolak 2 per dengan 1, negatif 1 tolak 2. Kita dapat berapa? Kira kat cikgu Sat? 2/3. 2/3. Negatif 2/3. Okay, 2/3 kan negatif 2/3. Yang lain-lain macam mana? Yang lain-lain? Negatif 2/3. Negatif 2/3. Negatif 2/3. Negatif 2/3. Okay. So M dah ada dah. Okay, nak M dah ada. Benda ni pun dah okay. So ganti masuk Y tolak Y1 nak ganti dengan berapa? 22 ke nak ganti dengan 73 punya koordinat? 73. 73. Tengok cikgu highlight tu. Kalau cikgu biasakan highlight supaya kamu boleh buat perbandingan lah. Okay, 3 sama dengan M masukkan negatif 2/3 X tolak 7. Cari yang ni dapat markah dah. Ganti masuk boleh dapat markah dah. Okay. So Y. Ni kalau cikgu lah, cikgu cepat sikit. Cikgu pergi buat lah negatif 2/3 X. Tambah negatif 2/3 darab 7 berapa? 14/3. So negatif 3 bawa pergi sana jadi tambah 3. Okay. So Y negatif 2/3 X tambah berapa? 14/3 tambah 3? 23/3. 23/3. Okay. Semua setuju kah jawapan dia macam tu? Setuju. Setuju. Boleh tak nak tinggal yang macam ni je? Boleh. Boleh dah. Dapat markah penuh dah. Tapi kalau nak nampak macam kemas sikit, kamu boleh hilangkan 3 kat bawah. Dah harap keseluruhan persamaan ni dengan 3, kamu akan dapat 3Y sama dengan negatif 2X tambah 23. Darab everything dengan 3. Y darab 3. Negatif 2/3X pun darab 3. 23/3 pun darab 3. Tapi kalau tinggalkan macam yang atas pun dah okey. Okay, boleh ke? Boleh. Boleh Boleh. Boleh cikgu. ke? Okay, good. Okay. Tanda untuk diri sendiri sebab boleh malam ni kita macam revision je. Benda ni kamu dah ingat dah. Cuma mungkin sebab tinggal lama kan last year. Okay, lupa. Tak apa, kita refresh balik. Kalau kamu objektif cikgu, kalau kamu boleh ingat tajuk ni, dah ingat sikit-sikit cara nak buat pun dah cukup okey dah. Kalau rajin boleh tengok lagi sekali rakaman kelas kan. Okay, so kita tengok untuk soalan B. Dah sempat salin ke? Ataupun dah sempat screenshot ke apa-apa ke? Cikgu Dah. nak padam ni sebenarnya. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Sebab cikgu nak ni je. Tutup Sat. Cikgu nak padam. Okay. Malas nak tukar apa? Halaman. Okay. Maaf dah cikgu punya apa? Whiteboard duster kecil. Sudah lambat sikit. Okay. Lambat sangat ni. Okay. Alright.
So kita tengok balik soalan. Okay. Okay, kita tengok pula B. Persamaan garis lurus yang melalui titik R. So dia melalui titik R dan berserenjang. Dia ada dua keyword. Berserenjang dengan QR. Okay, kali ni tak payah tengok dah titik P. Kita tak mau tengok titik P tu. Ubat tak nampak lah kat dia. Okay. So, kita tengok kat garis QR. Sini Q, sini R. Okay, Q koordinat dia 2, 2. R koordinat dia negatif 1, 4. So, dia berserenjang dengan QR dan melalui titik R. So, kat mana kita nak bina garis serenjang dia? Tengah. Oh, kita dekat R. Dia tak boleh bina kat tengah lah. So, apa tak boleh bina kat tengah? Sebab apa? Siapa boleh bagi agak-agak lah. Tak betul pun tak apa. Pasal cikgu tak garis kat tengah-tengah. Dia kata melalui titik R saja. Sebab dia kata melalui titik R. Bila dia kata melalui titik R, mau tak mau kita kena buat dekat R. Okay. Kalau dia kata pembahagi dua sama serenjang, kita bahagi kat mana? Tengah-tengah. Dia dapat ke semua orang? Kalau dia kata pembahagi dua sama serenjang, kita buat dekat tengah-tengah. Kalau dia kata melalui mana-mana titik, kita mesti buat dekat titik yang dilalui. Okay? Dapat? Dapat cikgu. Okay, Alhamdulillah. Alright, so kita tadi berserenjang, kita buatlah simbol macam tu. Tu simbol untuk berserenjang. Okay. Rasa-rasa nak buat siapa jadi M1? Kalau Mana-mana? berserenjang, Mana-mana? M1 sama dengan, okay, Izani kata mana-mana. Yang lain-lain? M1 sama dengan M2 pula. Dia punya formula apa? M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Okay. Alright. Okay, kita boleh buat mana-mana yang kita suka. Okay. Tapi selalunya kalau cikgu lah. Cikgu suka tengok yang ada koordinat lengkap. Cikgu jadikan dia M1. Ataupun mana-mana kecerunan yang diberi, cikgu selalu jadikan M1. Tapi tak ada masalah pun kamu nak bubuh kawan ni jadi M2. Tak berdosa pun hukum matematik. Okay. Boleh je. Kalau dia ni M1, maknanya kawan ni mesti M2. Kalau kamu bubuh dia ni M2, dia ni mesti M1. Tak salah pun. Cuma kalau cikgu sukalah benda yang dia dah bagi atau koordinat yang dah lengkap, kita jadikan dia M1. Okay, so M1 boleh cari tak? Boleh? Boleh. Kita cari M1 guna formula tadi tu kan. Formula apa? Y2 X2 X1. Okay. Buku je mana-mana koordinat pun no problem. So that yang ni X1 Y1. So kawan ni jadi X2 Y2. Ganti masuk dalam persamaan. Dalam formula, sorry. 4 tolak 2 per berapa? Negatif 1 Negatif tolak 2. tolak 2. Okay, berapa kelas? Negatif 2 per 3. Negatif 2 per 3. sama je tadi. Tadi pun QR juga ke? Betul lah. Sama. Penat Sama. kita cari. Itulah ni masa kita tengok tak baca pun. Okay. So, jadikan negatif 2 per 3. M2 kita bubuh M2 sama dengan negatif 1. Tekan kalkulator. Tekan. Dapat berapa? 3 per 2. 3 per 2. Okay. Terima kasih yang jawab. Okay, 3 per 2. Sudah dapat dah M2. Ganti masuk dalam persamaan Y tolak Y1. M X2 tolak X2 pula. Nanti dalam Y and X sama C pun tak ada masalah tau. Boleh je. Tak ada siapa kata tak boleh. Okay. Jangan pergi ganti dalam formula bukan persamaan garis lurus saja. Okay. So jadinya berapa? Y tolak Y1. Y1 kita mana? Sebab dia melalui titik R, kamu kena pakai koordinat titik R. Y tolak 4, 3 per 2, X tolak negatif 1. Okay. So Y tolak 4, 3 per 2, X, negatif jadi apa? Positif. Positif. Kita dah boleh buat siap-siap dah lah.
kita ni, kita ambil mat kita mesti cekap punya. Okay, kalau tak cekap pun kena pergi cekap juga. Okay, mana-mana tambah satu ni because ni lah X negatif, lawan negatif jadi positif. Okay, tambah 3/2. Selesaikan, kita akan dapat Y 3/2X tambah berapa? 3/2 tambah 4? 11/2. 11/2. Okay. Macam mana Cak? Takat ni pun betul ya? Macam mana kalau kata kita nak, apa orang panggil? Darat 2. Darat semua dengan 2. Nak cantik lah kan. Okay, so kita ada 2Y sama dengan 3X tambah 11. 11. Okay, tadi jawapan di A kita apa tadi yang cikgu dah permudahkan? Okay, kalau sebelum permudahkan apa? Y Y sama dengan negatif 2/3X. negatif 2/3X tambah 2/3/3. Okay, sana. Okay, tambah. Betul tekan button pada pen ni. Okay, tambah 23/3 ni soalan tadi. Okay. Yang ni pula kita punya jawapan apa? 3/2X tambah 11/2. Okay. Padam yang ni. Kalau nak screenshot sekarang. Okay. 1, 2, 3. Okay, cikgu padam lah. Cikgu just nak selesaikan untuk soalan cikgu padam belah ni je. Okay. Lambat pula pemadam dia. Pemadam cap ayam kot tu. Okay. So kita tengok soalan C. Okay, cikgu macam kena cepat sikit ni sebab dah pukul 9.30 baru di bahagian ni. Okay, soalan C. Kedua-dua garis tu bersilang. Okay, kamu jadikan persamaan yang first kamu dapat ni adalah persamaan 1. Persamaan yang kedua kamu dapat ni persamaan yang kedua. Okay. So kamu boleh tulis, yang ni pun Y, yang ni pun Y. Perasan tak? Dua-dua ni Y kan? Ya. Okay, bila dua-dua Y, kamu boleh ambil yang ni je. Kalau nak senang lah. Okay, ni tips juga ni sebenarnya. Okay. Pakai yang ni je. Ni kalau nak senang. Kalau kamu rajin, kamu boleh pakai persamaan yang cikgu dah permudahkan tadi. Kalau kamu tak rajin macam cikgu, kamu boleh pakai persamaan yang ni. Cikgu biasanya tak ukur nak rajin. Yang ni Y, yang ni pun Y. Jadinya kamu ambil saja negatif 2/3X tambah 23/3 sama dengan this one 3/2X tambah 11/2. Kamu tulis je macam tu. Sebab apa kita boleh ambil macam tu? Yang ni pun Y, yang ni pun Y. Y dengan Y kan sama? So kita samakan. Okay. Kalau kamu tak mau buat macam ni, kamu boleh buat persamaan linear serentak. Di mana kamu pakai tadi cikgu tulis apa? 3Y sama dengan negatif 2X tambah 23 kan? So kamu boleh susun supaya jadi 2X tambah 3Y sama dengan 23. Yang this one pula kamu boleh tulis negatif 3X tambah 2Y sama dengan 11. Dua-dua pun boleh nak selesaikan persamaan serentak. Otherwise kamu boleh buat macam ni. Okay, nak lebih mudah dah dapat macam ni, tekan je lah kalkulator yang macam cikgu tunjuk shift calculate tadi tu kan. Okay, senang saja. X 1. Berapa dapat? 1. 1. Okay, semua dapat X 1. Okay, thank you yang jawab. Nurul Ani Sofia. Okay, thank you Nazri tolong bagi jawapan yang tadi tu. Nazri Yasmin. Okay, X sama dengan 1. Kalau koordinat, lepas X kena ada apa pula? Y. Y. Okay. Allah comelnya suruh jawab. Okay. Dah dapat X1, kamu ada Y. Kamu boleh ganti dengan Y mana-mana yang kamu suka. Y1 boleh, Y yang kedua pun boleh. Okay. So katakan kita nak ganti X sama dengan 1 dalam, tak apa ke cikgu tak tunjuk kalkulator? Tak apa. Tak apa nah, dah terror dah semua pakai kalkulator. Sebab nak kena tukar-tukar skrin tu. Okay. Cuba dapatkan Y berapa? Cikgu tak tunjuk lah kot. Kamu masukkan je negatif 2/3 darat 1 tambah 23/3. Berapa Y kamu? 7. 7. Okay, thank you. Okay, jadinya dah dapat ada X1, Y7. Jadi koordinat S? 17. 1, 7.
Koordinat kita baca X dulu ke Y dulu? X dulu. X. Kalau lupa, ingat balik A, B, C, D sampai Z tu. A, B, C, D sampai Z, kita jumpa siapa dulu? X dulu ke Y dulu? X dulu. Mesti X dulu kalau kita lupa, tapi tak lupa lah kot. Okey, speknya macam ni je lebih kurang soalan melibatkan garis selari dan garis serenjang. Very simple lah, kata simple tak juga, ada juga yang macam berbelit-belit sikit, tapi basically dia macam ni. Okey, tak apa kot lah. Sempat tengok, sempat buat ke whatever. Surat berapa kita nak pilih? Tu dia pilih muka surat last sekali kot. Okay. Macam banyak lagi kita tak buat. Tak apa. Okay. Ni yang seterusnya. Yang ni adalah soalan yang patutnya cikgu bincang yang ni terus tadi lebih baik. Sebab dia ada semua dalam ni. Cuma cikgu tak akan bincang soalan ni sampai habis. Cikgu cuma just nak, yang ni adalah soalan dalam buku teks juga. Okay, kamu boleh cari ataupun kamu boleh screenshot je. Dia bagi tahu satu keyword dalam soalan ni duduk dekat sini. Segi empat selari. Keyword dia. Okay. Titik AD masing-masing dia dah bagi dah. 1, 2, 3, 6. Ya, cikgu kata tadi tu. Dia ni selari dengan siapa? AD akan selari dengan siapa? Tengok anak panah dia. BC. BC, okay, good. Tengok pula A dengan B. A dengan B dia akan selari dengan siapa? DC. DC. Sebab kita tengok arrow dia ada 2. Okay, jadinya dekat apa AD, kita boleh dapatkan koordinat. Dapatkan kecerunan. Jadinya kecerunan AD dia akan sama dengan BC. Okay. Sebab apa dia sama? Sebab dia selari. Jadi cikgu boleh tulis kat sini MAD akan sama dengan MBC. Okay. Ni kita boleh dapat M guna formula. Okay. Kita tahu satu lagi. MAB dia akan sama dengan M bagi siapa? M bagi? DC. M untuk AB boleh dapat daripada mana? Ni dapat daripada formula. M untuk AB agak-agak ataupun BC boleh dapat daripada mana? Siapa nampak? Samaan. Yes, thank you. Betul. M untuk mereka dua ni boleh dapat daripada persamaan. Persamaan mana? 3Y tolak X sama dengan 15. Kau boleh dapat daripada situ. Okay. Jadinya, boleh tak nak selesaikan soalan? Dapatkan persamaan AB. Boleh kan? Kecerunan ada, titik pun ada. Titik pakai titik A lah. 1, 2. Kalau pun B tak ada masalah. Okey. Kat sini pula, persamaan mana satu lagi? Persamaan D ke E. Persamaan D ke E ni. Mana dapat kecerunan D ke E? Siapa nampak satu keyword? Pembahagi 2 sama serenjang. Yes, pembahagi 2 sama serenjang. Jadi, okay. Dekat sini kau boleh letak 90 darjah, dekat sini pun kau boleh letak 90 darjah. Okay. Dia berserenjang dengan siapa? Kau pun boleh kata dia berserenjang dengan AB. Memang dia berserenjang dengan AB lah. Ataupun berserenjang dengan BC. Sebab dua-dua tu 90 darjah. Cikgu tak solve lah soalan ni, cikgu just show saja macam mana nak buat. Okay, koordinat E, kalau kamu perhatikan, koordinat E ni di titik persilangan. Titik persilangan antara garis ni dan garis ni. So, kamu boleh selesaikan persamaan serentak. Dan satu lagi, bila dia mention pembahagi 2 sama serenjang, ini kau boleh catatlah catatan-catatan penting ni. Cikgu rasa tak sempat nak tunjuk. Bila dia mention pembahagi 2 sama serenjang bagi AB kan, maknanya E ni adalah titik tengah. Sebab dia pembahagi 2. Okay, bila dia bahagi 2, dia mesti bahagi dekat titik tengah. Okay, so kamu boleh dapatkan lah koordinat E dan juga koordinat B. Mesti boleh dapat. Okay, nak dapatkan koordinat E ni, kamu akan pakai formula titik tengah. Sebab E itu adalah titik tengah. Okay, koordinat B pula kamu boleh dapat daripada mana?
persamaan serentak. So, cikgu tinggalkan soalan ni, kamu boleh cuba-cuba sebab yang basic cikgu dah sentuh. Okey, kita tengok ke bahagian ni sebab dah 9.40. Cikgu harap cikgu dapat sentuh semua soalan. Tapi cikgu akan orang panggil fast cepat sikit lah kot. Okey. So untuk luas poligon, okey, kalau sebelum ni dalam KBSM, luas poligon yang dipelajari cuma luas segitiga dan juga luas segi empat. Tapi in your case, dalam syllabus baru KSSM, kamu kena boleh cari sampai luas pentagon dan semua luas apa-apa sajalah asalkan dia poligon sampai ke N. Jadi formula yang kita pakai ialah formula yang selalunya kita gunakan adalah shoelace formula. Kalau kita direct translate jadi formula tali kasut, tapi kalau orang putih dia kata shoelace formula. Okay, ni simbol untuk modulus. Tulis je X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3. Okay, kalau lah kata dia segitiga, okay, luas segitiga akan ada berapa titik? 3 titik kan? Ya. So dia akan get back balik ke X1 Y1. Kalau lah kata dia luas segi empat, dia 1/2 X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, X4 Y4, dia akan patah balik ke X1 Y1. Kalau luas pentagon, ada berapa titik pentagon? Berapa bucu? 5. So dia akan sambung lagi kat sini X5 Y5, bila dah cukup 5 dia akan patah balik ke X1 Y1. But after all ni belum lagi formula. Untuk formula kamu kena buat apa? 1/2. Okay, macam mana? Ni dia akan pergi macam ni kan? Ya. Macam kita ikat tali kasut, mula kita pergi silang kat situ dulu. Okay, lepas tu baru kita bersilang ke mana? Macam tu pula. Okay, jadi cikgu akan gunakan pen warna biru untuk tunjuk relation yang, untuk operasi yang pertama. Kekalkan simbol modulus. Nanti kamu akan tengok kenapa simbol modulus tu kena ada juga. X1 akan darab dengan Y2. Biru kamu kena tambah. Okay, X2 akan darab dengan Y3. Kamu tambah lagi X3 akan darab dengan Y1. Okay. Selalunya ni bukan cikgu suruh budak buat sebab masa sebelum ni dia pada formula. Tapi masa cikgu ambil exam dulu kan ada formula tapi cikgu tak tengok pun. Cara cikgu hafal formula ni dulu, cikgu hafal yang ni je, yang atas. Tapi cikgu ingatlah secara visual. Okay, bila dia bersilang, turun ke bawah dia akan menambah. Bila dia naik balik dia akan menolak. Tolak. Tengok yang tali kasut warna hijau pula. Ikutlah nak buat X2 darab Y1 pun boleh, tapi cikgu akan ikut je Y1 X2, tolak lagi Y2 X3, tolak lagi Y3 X1. So kamu make sure dalam ni kalau segitiga akan ada 6, segi 4 akan ada 8, kalau pentagon akan ada 5 kali 2, 10 macam tu. Okay. Ingat yang atas ni saja, insyaAllah yang bawah tu akan okey. Kita tak, cikgu, okey sekarang kamu nak kira yang mana? Nak kira A ke nak kira B? A segi 3, B segi 4. A. Kita ambil yang senang lah no? Okey, dia dah bagi macam ni kan? Kalau dia bagi turutan nombor, kita jangan suka-suka ubah. Biasanya nombor yang dia bagi ni ikutlah dia punya susunan dia. Okey, it doesn't matter kamu nak mula dengan 8, 3, 2, 1, 5, 10 atau 5, 10, 2, 1, 8, 3. Segitiga tak ada masalah. Tapi segi 4, katakan yang ni X1, Y1, sebelah dia mesti X2, Y2. Yang ni mesti X3, Y3, yang ni mesti X4, Y4. Jangan pula kawan ni X1, kawan ni X2, kawan ni X3, kawan ni X4. Sekali lagi dia akan dapat jawapannya. Follow je. Kalau dia bagi gambar aja senang. Dia bagi gambar aja pun kamu ikut satu pusingan. Okay. Since kita nak buat A, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Okay. Let's say kita start daripada awal. Okay. Untuk A, masukkan dulu macam ni. 1/2, 5, 10, betul? 15, 20.
Sekejap lah, kita 2, bukan 1, 2, 1, 8, 3, okay. 5, 10. 5, 10. Betul buat apa? Darab tadi kasut. Sebelum darab tadi kasut, tutup dulu modulus lah. Betul lah. Okay. Okay, pasal apa modulus kena ada? Kita tengok lah. Okay. Darab lah tali kasut tu. Buat B lah. Okay. 5 dengan 1, 2 dengan 3, 8 dengan 10. 10, 2. Okay. 5 darab 1 tambah 2 darab 3 tambah 8 kali 10. Kalau kamu cakap 5 kali 1 kamu terus tulis 5 pun tak apa. Tak payah buat macam ni dah. Okay. Tapi kalau kamu nak tulis one by one lebih baik lah. Cuma cikgu memang cikgu kira terus. Okay. Dan lepas tu 10 darab 2. Siapa yang laju boleh terus kira lah. Tengok cikgu dah tulis dah 10 kali 8. You can write 1 darab 8. Tak ada masalah. Biar lambat asal selamat. Daripada segi kita laju tak tahu. Bila. Okay, 1/2. Okay, selesaikan yang dalam. Berapa dapat? 90. 90. Positif, negatif? Positif. Positif 90. Okay, so kalau positif tak ada masalah. Kalau dia negatif, memandangkan kita ada simbol modulus, jadi semua nilai dalam tu akan positif. Okay, itu maksud kenapa dia kena modulus. Okay, luas boleh tak negatif sajalah nak tanya? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu dia ada simbol modulus. Okey, setengah kali 90 berapa guys? 45. 45. Kalau rajin boleh unit square. Tak tulis pun tak apa. Okey, boleh yang ni. Boleh. Kalau dalam modulus tu kalau kamu dapat negatif tak ada masalah. Jawapan akhir mesti positif. Okey. Selalunya dia tips dia kalau ikut lawan arah jam dia akan dapat positif. Kalau ikut arah jam dia akan dapat negatif. Tapi tak apa, positif negatif tak ada masalah. Okey, boleh? Semua masih okey setakat ni? Okey. Ya. Okay, yo. Okey, yang lain-lain okey? Okey. Oh, tengok makin berkurang dah semua. Line tak okey kot no? Okey. Boleh sikit lagi ke? Boleh bertahan lagi lebih kurang 15 minit? Boleh. Boleh. Okay. Okay, BC, DC boleh. Oh, tolong jawab. Sorry Anis, cikgu baru terbaca Anis. Okay. Masih boleh bertahan, Alhamdulillah. Setelah dah dekat 10 ni mula duk mengantuk kan. Dengan siang tadi PDPR. Okay. Kita proceed. Cikgu tengok. Okay, yang ni sebenarnya cikgu luas pentagon tak payah buat lah. Sama macam yang tadi cikgu tunjukkan. Okay. Yang ni, okay. Kadang-kadang soalan, okay, sikit lagi. Okay. Yang ni soalan yang banyaklah dia bagi. Luas segitiga ABC. Mana segitiga ABC kita? ABC. Okay. Kalau luas segi empat macam mana? Kita tak tahu tu titik D ni. Macam mana kita dapat luas segi empat ABCD? Buat persamaan. Okay, selain pada buat persamaan, macam mana? Okey, katalah kita dah ada luas ABC. Memang kita kena cari pun dekat soalan A. Tiba-tiba kita nak kena buat soalan B. Kita nak tahu luas segi empat. Dia tak tanya pun soalan tu. Saya ada cikgu yang tanya. Tapi dia tanya kan luas segi empat selalu. Oh, ACBE. Okey. Kalau kamu tengok segitiga tu, kalau rasa-rasa luas ABC sama tak dengan luas ACD? Sama. Sama. Kan? Jadi kalau sama, katalah ABC ni luas dia 15, ACD luas dia berapa? 15. 15 juga. Jadi luas segi empat dia berapa? 30. 20. 30. Tak payah penat-penat kira pun. Okey. Tapi untuk soalan ni sebab dia kata apa? Okey, mari kita cari dulu luas ABC. Janganlah lagi terlajak sikit tak apa kot dah. Terlajak lebih kurang dalam 10 minit tak apa kot dah. Tak apa. Tak buat tu. Okey. Okey. Cuba seorang kira kat cikgu sambil-sambil cikgu tulis, sambil kamu pun bagi tahu bersama-sama.
Okay, supaya cepat sikit. Luas ABC setengah. Okay. Kita nak pakai titik mana? Pakai titik A, B, C. Okay. Kamu nak pusing kod ABC pun boleh. Nak pusing kod ACB pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Katakan cikgu nak pusing kod ABC. Sebab cikgu nak follow lah ABCD tu. Tak mau lawan. Okay. Setengah. Cikgu masukkan A, 4, negatif 2. Suppose tu cikgu buat je soalan ni tadi. 7, 5, 4, 7. Sorry. Apa yang cikgu miss? 4, negatif 2. Okay. Okay, kamu boleh kira dah. Okay. Tak payah tunggu cikgu kalau kamu boleh kira. Cikgu buat saja untuk kawan-kawan yang mungkin nak tengok. Okay, so 4 darab 5, katakanlah cikgu tak mau tulis 4 darab 5. Cikgu boleh kira dalam kepala. So cikgu membuat 4 darab 5, 20. Boleh? Kamu boleh je tulis macam ni, tak salah pun. Tambah, biru cikgu kata tambah 7 kali 7, 49. Tambah 4 darab negatif 2, negatif 8. Dia tolak bukan sebab dia tolak lah, sebab positif jumpa negatif dapat negatif. Okay, kemudian kita nak buat yang hijau, tolak. Negatif 2 darab 7, negatif 14. Negatif plus negatif jadi positif. So, tolak 20, tolak dengan 28. Okay, berapa dalam ni? Setengah, 20, 49, 69, 30. berapa? 30. Dalam ni 20. Ke jawapan akhir yang 20? Dalam tu dapat 27. Dalam ni dapat 27. Okey. Kalau kamu buat kira yang sikit-sikit pun dapat 27 juga kan? Okey. Okay, cuba tengok memang dapat 27 ke ada kesilapan? 27 tu. 27, okey. So setengah darab 27. So 27 bahagi dengan 2 berapa? 13.5. 5. Okey. So, kita tengok soalan B. Soalan B dia kata nilai K kalau luas ACD sama dengan luas ABC. ABC tadi 13.5. Kawan ni pun 13.5. So kamu boleh guna formula yang sama. Okey. A ni. Okey. So setengah. Katakan kita nak pusing kod mana? Pusinglah kod mana pun. ACD pun boleh, ADC pun boleh. Cikgu ikut ACD. So 4, negatif 2, 4, 7, K kosong, 4, negatif 2. Sama dengan berapa kelas? 13.5. Sebab ayat dia kata dia sama. Okey. So kita kembangkan kita punya tali kasut tu. Okey. 4 dengan 7, 4 dengan kosong, K dengan negatif 2. Sorry tulisan macam tu sebab cikgu kalut. Cikgu kalau kalut memang jadi macam tu. Okay. So, kita mulakan yang biru. Okay, bahagi saya kita confuse pula. Setengah, 4 darab 7 berapa? 28. 4 darab kosong? Kosong. Tambah K darab negatif 2? Negatif 2. Okay. If you do not want, you boleh buat secara sikit-sikit. Tolak negatif 2 darab 4 jadi tambah 8 lah. Okay. 7 darab K. Tolak 7K. Kosong darab 4. Tolak kosong. Tulis tak apa. Tak ada masalah pun. 13.5. Okay. Tengah. Cuba kembangkan yang dalam ni. Dapat berapa? 28 tambah 8. 36. Tolak 2K, tolak 7K, tolak 9K. Sama dengan 13.5. Okey, lepas tu nak selesaikan yang mana dulu?
1/2/36 tolak 9K dulu. Okey, kalau kita tengok 36/9K ni dia ada apa dengan dia? Ada modulus. Dia ada modulus. Jadi kita jangan usik dia lagi. Kita selesaikan setengah dulu. Okey, selesaikan setengah dulu. So kita dapat 36 tolak 9K sama dengan 2 darab 13.5 berapa? 20? 27. 27. Okey, sorry cikgu lupa letak modulus. Okey, ingat juga setiap kali kita nak selesaikan modulus, cikgu anjakkan. Okey. Dia akan jadi macam ni. Bila kita nak selesaikan modulus 36 tolak 9K sama dengan 27. Dia ada atau. Sebab apa? Nilai dalam ni dia mungkin positif, dia mungkin juga negatif. So kita kena buat 36 tolak 9K sama dengan negatif 27. So you guys kena selesaikan dua persamaan bila ada modulus. Itu cara bila kita nak buka modulus. Okay, so selesaikan untuk persamaan yang pertama K dapat berapa? 1. K dapat 1, terima kasih. Atau untuk yang second K dapat berapa? 7. 7. Okay. Awak jawapan kita macam banyak 1 dengan 7 saja. Okay, tak apa, terima kasih. So kalau kita tengok soalan pun dah. Tapi kalau kita tengok dekat sini secara logiknya K kita sesuai 1 ke K kita sesuai 7? Sebab dia bagi gambar rajah. 1. Satu. So kalau kita tengok logiknya K kita 1 sebab kalau K kita 7 dia akan duduk dekat sini. Okay. Kod mana pun kamu letak kena buat dua-dua juga. Okay. Itu cara dia. Jadi kita boleh tulis K kita sama dengan 1. Okay. Matikan jawapan. Okay. Ada soalan nak tanya cikgu tak setakat ni? Tak ada. Okay. Yang lain-lain macam mana? Okey ke? Okey cikgu. Okey. Okay. So kita tengok kita ada 4 minit lagi kurang pukul berapa? 10 malam. Okay. So far kamu dapat ke? Kita dah belajar berapa benda setakat ni? 3. 3. Okay, 3 perkara. Okay, yang first kali kita belajar apa? Pembahagi tembereng. Membahagi tembereng. Okay, yang second? Garis lari dan garis renjang. Okay, good. Yang kedua, yang ketiga yang sekarang ni? Luas poligon. luas Luas poligon. poligon. So tinggal lagi berapa? 1. Pertama Satu lagi. Okay, so cikgu harap yang berada dengan cikgu sekarang dapat berada sampai habis untuk habiskan locus. Actually tajuk ni memang panjang. Tapi sebab awal intention cikgu untuk kelas bimbingan perdana ni, cikgu nak buat revision bersama kamu konsep-konsep asas dalam geometri koordinat. Okay, supaya kamu akan rasa tajuk ni kamu boleh buat sebenarnya. Okay, so tanpa melengahkan masa kita habiskan bahagian yang terakhir. Itu persamaan locus. Okay, untuk persamaan locus, untuk peringkat kamu, kita akan tengok yang very common lah, yang kerap diuji adalah persamaan locus daripada satu titik tetap. Okay, locus pada satu titik. Locus ni apa? Locus ni dia titik yang apa? Dia titik yang bergerak. Bila dia titik yang bergerak, koordinat dia kita akan letak XY je. Kita akan letak X1, Y1, X2, Y2 kat dia. Sebab kita tak tahu dia duduk kat mana. Dia titik yang bergerak, so kita katakan dia XY. Okey, locus yang pertama selalunya berbentuk bulatan. Okey, cikgu tak patut buat garis yang macam cikgu kena buat macam ni. Sebab kita tak tahu dia kat mana. Okey, locus yang pertama selalunya dia bentuk bulat. Ni path dia lah, laluan dia. Dia saja satu je. Okay, macam tu. Okay. Titik tetap kat tengah-tengah ni. Yang ni yang kita letak X1, Y1. Okay, locus daripada satu titik tetap, cikgu bubuhlah XY kat sini. Kalau kamu tak mahu, kamu boleh letak kat sini. Dia pun boleh jadi XY juga. Kat sini pun boleh jadi XY sebab dia titik yang bergerak. Okay. Kalau locus daripada satu titik tetap, untuk locus, biasa kita pakai formula jarak.
Okay. Siapa ingat formula jarak? Macam X1, X2 lah kita kata. X2 tolak ke tambah? Tolak. Tolak Tolak. X1 kuasa Kuasa 2. tu tambah Y2 satu pasal 2. Okay, good. Okay, ini formula jarak yang kamu akan pakai. Untuk apa-apa locus yang melibatkan titik daripada satu titik tetap ataupun dua titik tetap. Kadang-kadang ditanya untuk locus yang melibatkan teorem Pythagoras, ada locus yang melibatkan persamaan garis renjang, apa yang tu ada juga. Tapi kita boleh tengoklah, tapi untuk malam ni cikgu nak fokus pada locus satu titik tetap dan dua titik tetap saja. Okay, kalau locus daripada satu titik tetap, okay, ni sambil cikgu share juga tips nak jawab exam. Okay, kita akan pakai formula ni. Masuk formula jarak, kamu ada X2? Tak ada kan? So kamu akan buat X tolak X1 kuasa 2 tambah Y tolak Y1 kuasa 2. Sama dengan, katakanlah jarak mereka ni, jejari R sama dengan R. Macam tu. Ni persamaan untuk locus. Lepas tu kamu kembangkanlah persamaan tu. Kalau locus pada dua titik tetap, katakan kita ada satu titik A, satu titik B. Locus dia akan duduk di sini, laluan dia. So A ni akan jadi apa? X1, Y1. B kita boleh jadikan dia X2, Y2. Locus kita nak tanda dengan apa? X, Y. Sebab dia locus. Dia titik yang bergerak. Ni semua ni laluan locus ni. Jadi formula dia pula macam mana? Katakanlah locus ni locus titik P. Okay. Katakan dia bagi kat kita AP sama dengan PB. Okay, nampak tak ada huruf P? Okay, masukkan jarak untuk AP. Jarak untuk AP yang mana? Jarak untuk AP mestilah X tolak X1 kuasa 2 tambah Y tolak Y1 kuasa 2. Cikgu anjak sikit boleh kot, no? Cikgu bawa ke sini sikit. Kalau tidak, tak celui nanti. Okey, Allah, dah 1 minit dah. Cikgu ambil masa kamu. Mungkin dah nak tidur dah ni. Bertahan sikit je lagi. Okey. Y tolak Y1 kuasa 2. Y tolak Y1 kuasa 2 pula. Apa dia, guys? X tolak X2 kuasa 2 tambah Y tolak Y2 kuasa 2. Dia macam tu. Okay, kat atas lah tiba-tiba soalan ni dia macam nakal sikit. Dia buat 2 AP sama dengan PB. So 2 nak buh kat mana? Depan. Buh kat depan ni. Okay. Katakan dia letak 3 PB. So 3 nak buh kat mana? Depan. Buh kat depan macam tu. Ini je lah untuk locus. Cuma nanti cikgu akan share satu soalan so that kamu tahu cara nak kembangkan locus dan bagi jawapan akhir. Okay, apa-apa pun baca soalan dan kenal pasti maklumat. Okay, sempat ke? Tak ada, saling screenshot saja. Aku maybe dah tahu dah benda ni. Okay, so kita ambil lah locus pada satu titik tetap. Yang ni locus, kita buat soalan ni. Soalan ni macam banyak sikit. Cari persamaan locus bagi titik P. So, titik P bergerak kan? Koordinat titik P apa? Sebab dia yang bergerak, koordinat dia mesti X, XY. XY. Okay, locus titik P ni macam mana? Locus titik P ni dia kata keadaannya sentiasa sama jarak dari titik Q dan titik R. Okay, ada berapa titik Q dengan R? 1 ke 2 titik Q dan R? 2. 2 titik. Okay. Jadi dia kata jarak dia sama kan? Sama jarak kan? So kita boleh kata apa? PQ sama juga dengan PR. PR. Okay. So masukkan je dalam formula. Q87 nak bubuh apa kat dia? X1, Y1. R ni kita bubuh X2, Y2. So masukkan dalam formula jarak. Okay. X tolak
8 kuasa 2 tambah Y tolak 7 kuasa 2. Sama dengan, buat lagi sekali macam tu, X tolak berapa? X tolak 11 kuasa 2. Lepas tu apa kas? Y Tambah tolak 4. Y tolak 4. Okey, kuasa 2. Dua. Okay, dah jadi macam ni apa kita boleh buat? Belah ni ada square, belah ni pun ada square. So apa Kosong. jadi X square? Kuasa Hilang. 2 kan 2. Hilang. Kita kuasa 2 kan kedua-dua belah, so dia hilang lah. Okay, jadi selesaikan yang ni. Berapa X tolak 8 square? Kan, Kuasa ambil sikit lagi. kuasa 2. X kuasa 2 tolak 16. 16X. 16X tambah Tambah 6, 64. 64. 64. Okey, yang ni pula Y kuasa 2. Y kuasa 2. Y kuasa 2. Okey. Tolak Tolak 14. 14. Cikgu cadangkan bubuh kurungan dekat dia sebab dia tolak. Okey. Okey, tolak 14Y. Tapi sebab dia tambah tak ada masalah. Tips dia satu lagi dalam matematik, kalau lah kata kamu jumpa sini tolak, yang ni tolak, kamu letak kurungan. Tapi kalau tambah tak apa. Okey, tambah 40. 49. Okey, sama dengan selesaikan belah ni pula. Kuasa 2 dia dah hilang tau sebab dua-dua belah ada kuasa 2. X square 8X. 8 ke yang ni? 11 kuasa 2, 2 kali 22. 22. 22X tambah Tambah 1, 121. 121. Okey. Tambah this one, Y square Y kuasa 2 tolak 8Y. 8Y tambah tambah 16. 16. 64 pula cikgu. Okey, tambah 16. Okey, panjang-panjang macam ni kan? Apa kita nak buat? Bawa Susun. bawa Selesaikan semua pindah. duduk belah sana. Belah ni mesti sama dengan berapa? Kosong. Kosong. Okey. Kamu boleh pindahkan X2 dulu. Okey, kamu boleh buat macam ni lah. X2, bawa X2 tu main sini. Kalau cikgu tolak terus. Okey, lepas tu ambil pula tambah Y2 ni. Dia ni pun ada tambah Y2. So bila main sini jadi tolak Y2. Kalau sini tambah 2 Y2, kamu kena bawa dia sebagai tolak 2 Y2. Lepas tu susun 16X pula. Tolak 16X, negatif, bawa main sini jadi positif. Okey, lepas tu tengok negatif 14Y. Dah cukup je. Tolak main sini jadi tambah 8Y. Lepas tu kita fokus pada nombor 64, 49, 121, 16. Okey, so tambah 64, tambah 49, tolak 121, tolak 16 equal 0. X kuasa 2 tolak X kuasa 2 ada lagi tak? Tak ada. Habis? Y square tolak Y square? Tak ada. Habis? Okey, negatif 16 tambah 22. 6X. 6. 6X, okey. Tolak 14 tambah 8, 6. Tolak 6. 6Y. Okey, 64 tambah 49, tolak 121, tolak 16. Negatif 24. Negatif 24. Okey, semua dapat jawapan yang sama lah. Negatif Ya. 24 sama dengan kosong. Okey. Basically, kamu dah siap. Tapi ada satu lagi. Bila melibatkan persamaan lokus, kamu kena ingat juga. Okey. Sampai sini actually kamu dah boleh dapat satu markah dah ni. Sebab apa? Kamu ganti nilai yang betul dalam apa? Samaan. Formula. Persamaan yang Formula. formula yang betul. Okey, dapat dah satu markah. Kamu kembang semua. Okey, kamu dapat sampai sini. Tapi kamu tengok 6 dan 24 ada dalam sifir berapa? 6. Yes, kalau kita tengok 6 dan 24 ada dalam sifir 6. So, bila ada dalam sifir 6, untuk lokus kamu mesti mudahkan. So, kamu kena bahagi 6, kena bahagi 6, kena bahagi 6. Kamu tak boleh tinggal dalam bentuk yang senang. So, itu kita kena ringkaskan dalam bentuk, bagi jawapan dalam bentuk yang termudah. So, 6 bahagi 6, 1, X, 6 bahagi 6, Y, 24 bahagi 6,
4 sama dengan kosong. So siaplah jawapan kita. Okey. Ada apa-apa nak tanya cikgu tak sampai sini? Okey, cuma cikgu nak bagi tahu kalau soalan D, dia kata tunjukkan bahawa locus titik S ialah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 4X semua ni. Yang ni sebab dia kata locus titik S ni dia bergerak dengan keadaan jarak dia sentiasa 5 unit, locus satu titik tetap kan. So kamu guna formula untuk locus satu titik tetap. Okey, tapi untuk koordinat titik persilangan, okey, persamaan locus ni persamaan 1, persamaan locus yang kedua ni persamaan 2. So kalau titik persilangan kita kena buat persamaan apa? Persamaan Serentak. serentak. Okey, maksudnya kamu akan guna persamaan 1 kamu dengan persamaan 2 untuk dapat nilai bagi X dan juga Y. So kalau dia kata titik-titik persilangan disebut titik-titik ni. Okey, bila titik-titik jawapan kamu selalunya lebih daripada 1. So dia ada 2 jawapan. X kuasa 2 dia akan 2 jawapan. Okey. Jadinya sebab cikgu tengok masa pun kita dah belajar 10 minit. So cikgu harap malam ni kamu belajar sesuatu. Okey, apa yang kamu lupa sebelum ni harap-harap kamu dah ingat. Okey, so cikgu harap kamu berjaya refresh balik apa-apa yang kamu dah terlupa sebelum ni dan hopefully itulah kita dah belajar 4 benda malam ni dan apa yang kamu pelajari dapat kamu gunakan untuk menghadapi peperiksaan nanti. Okay, semua ni asas saja. Benda-benda penting yang kamu kena kuasai dalam geometri koordinat. Bila kamu dah kuasai keempat-empat benda yang mudah ni, insya-Allah kamu akan boleh buat soalan yang lebih susah. Okey, so sampai sini ada apa-apa soalan nak tanya cikgu tak? Tak ada. Tak ada. Yang lain macam mana? Okey, Tanya. cikgu. Boleh faham dengan okey ke apa yang cikgu sampaikan? Okey. Jelas, cikgu. Boleh faham. Jelas, Alhamdulillah. Jelas. Okey, so cikgu rasa sampai sini saja pertemuan kita pada malam ini. So kalau ada kesilapan, ada kekurangan daripada pihak cikgu, maafkanlah. Okey, dan cikgu doakan supaya kamu berjaya dalam peperiksaan kamu pada masa akan datang. Okey, so Amin. sampai kita berjumpa lagi, cikgu doakan kamu dapat keputusan yang baik dalam peperiksaan kamu. Okey, so insyaAllah ada rezeki panjang umur kita jumpa lagi. Okey, sekian saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye, cikgu. Terima kasih. Baik, terima kasih, cikgu. Cikgu. Okey, jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Jumpa lagi.